Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara Hasbullah, pengacara majlis, saudara Haris Mohan, Ketua Pemuda PTP Kebangsaan, yang bahagia Datuk Megat Firdaus, Setiausaha Pemuda Barisan Nasional, yang bahagia Datuk Ahmad Zaki Zahid, Pengerusi Aman Malaysia, saudara sahabat saya yang berhormat Senator Lian Keng, Chu Lian Keng, Ketua Pemuda MCA Wilayah Persekutuan, saudara Muhammad Gaddafi, Presiden belia 4B, seterusnya Barisan Jawatan Kuasa Pemuda UMNO, Ketua Pemuda Negeri, wakil-wakil daripada parti-parti komponen, wakil-wakil dan juga pelajar-pelajar daripada Mahat Tafiz, terima kasih kerana bersama dengan kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan dan saudara sekalian, hari ini alhamdulillah kita bertemu di PWTC ini berlatar belakangkan sebuah perjanjian yang telah dimeterai beberapa jam tadi oleh pihak kerajaan Hamas daripada Gaza, Palestin, dan rejim Israel yang telah dibantu rundingannya oleh kerajaan Mesir ataupun Egypt. Kita syukur kerana perjanjian ini buat masa ini telah menamatkan serangan daripada tentera rejim Israel terhadap rakyat Palestin yang ada di Gaza. Kita bersyukur kerana bilangan mayat yang kita melihat dalam kaca TV tiap-tiap hari sejak seminggu yang lepas ini, kebanyakannya daripada rakyat Palestin akan dapat kita hentikan dengan gencatan senjata yang telah diumumkan. Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan kita salah faham. Perjanjian yang telah dimeterai pada hari ini, gencatan senjata yang telah diperolehi pada hari ini, bukan satu noktah, bukan satu isyarat bahawa penindasan terhadap rakyat Palestin sudah pun tamat. Ia cuma satu peristiwa yang akan menghentikan seketika saja penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Sama ada rakyat Palestin yang beragama Islam, Kristian ataupun Yahudi. Seketika saja penderitaan mereka dihentikan. Tetapi esok lusa mereka akan kembali ke rumah masing-masing di Gaza. Mereka akan kembali ke rumah masing-masing di penjara yang paling besar dalam dunia. Penjara paling besar dalam dunia adalah apa? Adalah Gaza. Gaza adalah the biggest open air prison in the world. Penjara terbuka yang paling besar di dunia adalah Gaza. Mereka tidak dibenarkan untuk mendapat bekalan daripada luar negara. Israel kata sempadan mereka dengan Mesir sudah buka, betul. Tetapi sempadan mereka dengan Israel, sempadan dan laluan mereka ke tebing barat, iaitu sebahagian daripada negara Palestin, disekat. Mereka tidak dibenarkan bahan binaan
ubat-ubatan dan juga bantuan kemanusiaan yang amat-amat diperlukan. Ekonomi Gaza musnah, bangunan-bangunan Gaza musnah, hospital, universiti, sekolah, semua musnah. Puncanya apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita dengar berita antarabangsa, CNN dan BBC, mereka akan kata punca segala-galanya adalah pengganas daripada Palestin, Hamas dan juga rakyat Palestin. Tuan-tuan dan puan, apakah rakyat Palestin yang dibekalkan dengan batu, yang dibekalkan dengan missile launcher yang buruk untuk mempertahankan dan melindungi diri mereka sendiri, apakah mereka ini pengganas jika dibandingkan dengan tentera rejim Israel yang mendapat ratusan juta US dollar setiap tahun daripada Amerika Syarikat dalam bantuan pertahanan, yang ada senjata yang paling moden dalam dunia, yang ada Iron Dome, satu sistem pertahanan yang paling maju dalam dunia. Siapa pengganas tuan-tuan? Rakyat Palestin hanya mempertahankan diri mereka daripada terus ditindas, daripada terus dibunuh, daripada terus dizalimi oleh rejim Israel. 2 hari yang lepas tuan-tuan di Parlimen Malaysia kita meluluskan usul yang dibawa atas nama Perdana Menteri, yang alhamdulillah diluluskan dengan sebuah suara Barisan Nasional dan juga parti-parti pembangkang yang telah kecam tindakan Israel. Dan kita nak tambah pada hari ini tuan-tuan dan puan, bukan hanya kita kecam tindakan Israel, tetapi di sini atas nama Pemuda Barisan Nasional kita kecam dan kita mahu dunia tahu bahawa rejim Israel ini adalah pengganas, adalah negara pengganas. It is a state that sponsors terrorism. It is a state that perpetuates terrorism. Dan perlu kita tentang habis-habisan sehingga negara Palestin dimerdekakan dan tertubuh sebagai negara yang berdaulat. Kita harus merayu tuan-tuan dan puan kepada kerajaan-kerajaan kita, kerajaan Malaysia, kerajaan negara-negara Islam OIC, supaya kita berdiri teguh dan kita mendesak terutamanya Amerika Syarikat yang menjadi sekutu utama kepada Israel, supaya tidak lagi mengambil pendirian berat sebelah, tidak lagi mengambil pendirian di mana mereka tidak pandang langsung kepada penderitaan rakyat Palestin dan hanya mahu menyenangkan hati dan hanya mahu menyokong Israel dan juga rejim Israel. Kita perlu hantar isyarat yang jelas, mesej yang jelas bahawa negara-negara Islam yang menguasai minyak, sumber gas, kita boleh berdiri teguh. Kita jangan tunduk kepada mana-mana kuasa. Bagi negara-negara Islam yang mungkin rasa bersalah dan terpaksa tunduk kepada Amerika Syarikat, jangan. Kita perlu berani sebagai negara-negara Islam, umat Islam di Malaysia, bukan hanya orang Islam tetapi orang bukan Islam juga, membantu dan menyokong perjuangan Palestin. Inilah harapan yang kita bawa kepada negara-negara Islam yang lain. Jangan takut, jangan tunduk kepada Amerika Syarikat. Perlu kita berjuang sehingga mereka memastikan bahawa negara Palestin ditubuhkan dan Israel menghentikan serangan dan kekejaman mereka terhadap rakyat Palestin. Tuan-tuan dan puan dan saudara sekalian, atas kesedaran ini juga hari ini kita cakap soal Palestin, tetapi Pemuda Barisan Nasional berdiri bersolidariti dengan seluruh umat dunia yang tertindas, yang dikejami dan dizalimi. Kalau di negara-negara Islam tuan-tuan dan puan, bukan hanya di Palestin, tetapi juga rakan-rakan kita di negara Burma, minoriti di Burma, Rohingya, yang begitu kejam sekali dibunuh dan ditindas. Kita minta supaya kerajaan kita, kerajaan Malaysia dan negara-negara ASEAN bangkit dan memastikan bahawa tekanan diletakkan ke atas kerajaan Burma ataupun Myanmar supaya genocide terhadap umat mereka Rohingya ataupun orang Rohingya di Burma dihentikan
dengan serta-merta. Kita minta supaya kerajaan Syria juga menghentikan pembunuhan terhadap warga negara mereka sendiri. Perang saudara di Syria telah berlangsung dengan begitu lama, dan kita tidak boleh berdiam diri melihat rakan-rakan kita di sana dibunuh dengan kejam sekali oleh rezim Presiden Bashar Assad. Kita nak pastikan bahawa dalam setiap kes di mana ada penindasan, di mana ada kezaliman, suara kita walaupun kecil, usaha kita walaupun kecil, sumbangan kita walaupun kecil dapat didengari. Dan kita harap mereka yang ada di Palestin, mereka yang ada di Burma, Rohingya, mereka yang ada di Syria, kami harap bahawa mereka akan dengar suara kami walaupun kecil, dan suara ini mengingatkan mereka bahawa mereka tidak keseorangan dan mereka mempunyai sokongan penyokong-penyokong di seluruh dunia, termasuk di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya harap hari ini kita akan menyumbang dana. Cerita dia belum tamat lagi walaupun ada gencatan senjata. Selepas ini kita akan pergi ke surau PWTC, kita akan berdoa, kita akan solat hajat agar pertamanya gencatan senjata ini betul-betul membawa kedamaian dan keselamatan kepada rakyat Palestin. Dan yang kedua, untuk jangka masa yang panjang, kita mahu melihat supaya negara Palestin yang berdaulat, yang merdeka, dapat ditubuhkan dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota negara yang berdaulat tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan seperti sekalian, saya ucapkan tahniah kepada Aman Malaysia, kepada Datuk Zakir atas usaha ini. Ini adalah masalah sejagat, umat sejagat. Sama-samalah kita tumpu ke arah ini. Jangan sekali-kali kita ingat bahawa dunia tidak bermakna kita hanya tumpu kepada masalah kita di Malaysia saja. Dunia ini lebih besar daripada Malaysia. Dunia ini lebih besar daripada masalah tempatan kita. Dan harus kita sebagai orang muda yang penuh dengan idealisme dan semangat terus menyokong perjuangan Palestin, terus menentang kezaliman Israel, hantar isyarat bahawa keamanan perlu dibawa ke bumi Palestin dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan tabung Save Gaza anjuran Aman Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu Malaysia.